Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah Masjid Yusof Ishak pada hari ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan bagaimana kita pada hari ini sudah bersedia untuk mengikuti pengajian kitab Fathul Bari untuk membincangkan pada hadis kita yang berikutnya. Kita berada pada hadis yang keberapa pada hari ini? Ingat tak hadis yang keberapa? Ke tak ingat? Tak tahulah Ustazah. Ke tak ingat? Baik, hari ini kita akan masuk kepada perbincangan hadis kita yang ke-41. Ya, hadis kita yang ke-41 bertajuk berjaga di waktu malam untuk membicarakan ilmu. Okey, berjaga di waktu malam untuk membicarakan ilmu. Untuk topik kita pada hari ini, ya, kalau kita lihat dalam kitab kita tidak menggunakan tajuk berjaga di waktu malam, tapi menggunakan perkataan begadang. Perkataan begadang ni adalah bahasa Indonesia, tapi saya ubahlah kepada bahasa Melayu, jadi kita panggil ataupun kita namakan tajuk ini dengan berjaga di waktu malam untuk membicarakan ilmu. Atau dalam bahasa Arabnya kita dapati di sini babus samari fil ilmi. Okey, babus samari fil ilmi. Baik, hadis kita yang dalam bab yang ke-41 ini ialah hadis yang bernombor 116 di halaman 349. Ya, babnya 41, nombor hadis 116, halaman 349. Kalau muka suratnya berbeza, sebagaimana biasanya yang saya sarankan, cari bab 41 kemudian lihat hadis bernombor 116. Okey. Baik. Dalam hadis ini, ya, muslimah pula. Ni jemaah Masjid Yusof Ishak, bukan muslimah saja, ya. Nanti silap saya ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Okey, baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat di sini. Hadis yang akan menjadi perbincangan kita ialah berkenaan dengan ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana kita dapati Nabi menyampaikan ilmu ini selepas melaksanakan solat Isyak. Jadi untuk hadis ini Ustazah nak ambil daripada anna Abdullah bin Umar. Jumpa tak? Lupa pula saya nak warnakan dengan warna yang lain. Kalau hadisnya warna merah lah. Okey, tapi sila cari dalam kitab, okey, ataupun dalam slide Ustazah ini, anna Abdullah bin Umar qala. Kita akan mula daripada situ. Ya, anna Abdullah bin Umar qala salla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Salla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-isya'a fi akhir hayatihi. Falamma sallama qama faqala أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. Yang warna merah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, jadi yang daripada kita baca awalnya itu menceritakan keadaan Nabi SAW menyampaikan sabda baginda tersebut. Maka kalau kita lihat kepada maksud hadis ini, kita dapati bahawa hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW, yang mana Abdullah ibn Umar berkata. Jadi Abdullah ibn Umar dia menceritakan berkenaan peristiwa ini ataupun hadis ini, yang beliau sebutkan begini: Nabi SAW salat Isyak bersama kami di akhir hayatnya.
Maknanya ada satu masa ketika di akhir hayat Nabi SAW, Nabi menunaikan solat Isyak bersama dengan para sahabat. Setelah selesai mengucapkan salam, baginda berdiri dan bersabda. Jadi setelah baginda mengimamkan solat itu, mengucapkan salam, kemudian baginda berdiri dan bersabda kepada para sahabat, tahukah kalian tentang malam kalian ini? Jadi ini soalan yang Nabi ajukan kepada mereka. Kemudian apa kata Nabi dalam hadis ini? Sesungguhnya pada setiap penghujung 100 tahun darinya tidak akan tersisa seorang pun dari muka bumi ini. Sesungguhnya pada setiap penghujung 100 tahun darinya tidak akan tersisa seorang pun dari muka bumi ini. Jika kita merujuk kepada maksud yang ada dalam kitab kita, ada sedikit perbezaan, tapi sebenarnya maksudnya sama saja, cuma daripada ungkapan lafaz yang diterjemahkan itulah yang berbeza. Kalau kita lihat dalam kitab kita, dia kata begini, sesungguhnya, maknanya dia terjemahkan begini sesungguhnya orang yang hidup di muka bumi pada malam ini, iaitu pada ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini kepada para sahabat, tidak akan hidup pada penghujung 100 tahun yang akan datang. Jadi ini kata Nabi. Apa maksud Nabi di sini? Itu nanti kita akan rujuk kepada perbincangan kita yang terakhir nanti. Di penghujung kuliah kita ini, kita akan simpulkan apa yang Nabi SAW bincangkan dalam hadis baginda ini, ataupun apa yang cuba Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat. Baik, kita pergi kepada syarah hadis. Kita pergi kepada syarah hadis kita, iaitu pada muka surat yang berikutnya, muka surat 350. Saya ambil perkataan pertama, iaitu babus samari. Ambil perkataan pertama, babus samari. Perkataan bab as-samari di situ kan, babus samari. Saya ambil maksudnya berbincang sebelum tidur. Ada perbezaan bab ini dan bab yang lepas. Kalau kita lihat di kitab kita di sini cuba cari kata as-samari sendiri artinya adalah, cuba cari perkataan itu. Maksudnya, ini yang saya ambil dan saya letakkan dalam perbincangan kita ini. Babus samari sendiri artinya adalah berbincang sebelum tidur. Dengan demikian, jelaslah perbezaan antara judul bab ini dengan judul bab sebelumnya. Judul bab sebelumnya kita bincang tentang apa ya? Minggu lepas kita bincang tentang apa? Ingat tak? Bab yang ke-40. Apa tajuk bab yang ke-40? Menyampaikan ilmu dan nasihat di waktu malam. Betul tak? Sekarang kita ada satu lagi bab, iaitu bab, dalam bahasa Arabnya, babus samari fil ilmi. Tadi kan saya terjemahkan apa untuk tajuk hadis kita hari ini? Berjaga di waktu malam untuk menyampaikan ilmu. Betul tak? Saya harap betul ya. Berjaga di waktu malam untuk menyampaikan ilmu. Betul lah. Berjaga di waktu malam untuk membicarakan ilmu ataupun menyampaikan ilmu. Jadi, bila kita rujuk kepada maksud babus samari yang ada di dalam tajuk bab ataupun tajuk hadis kita pada hari ini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau kata begini, bab as-samari maksudnya ialah berbincang sebelum tidur. Kalau kita lihat kepada perbincangan hadis yang ke-40, maksudnya yang bab ke-40, hadis dalam bab yang ke-40, tajuk hadis dalam bab yang ke-40 ialah, cuba lihat semula, mengajarkan ilmu dan nasihat pada malam hari. Dan kita dapati dalam hadis yang bernombor 115 pada minggu lepas yang sudah kita bincangkan dengan terperinci, menyebutkan bahawa Nabi tidur. Selepas Nabi tidur, kemudian Nabi rasa seperti ada wahyu. Nabi bangkit, lalu daripada tidur baginda, lalu Nabi menyampaikan ilmu setelah baginda tidur. Maksudnya setelah baginda bangkit daripada tidur. Jadi, perbezaan antara bab ini dan bab yang ke-40 yang dah kita bincangkan pada minggu lepas. Bab itu membincangkan ialah berkenaan dengan membincangkan ilmu setelah kita bangkit daripada tidur, tapi di waktu malam. Namun, kalau bab yang ini, jelas berbincang sebelum tidur.
Lagipun, kalau kita ingat kembali hadis yang baru kita baca tadi kan, Nabi sampaikan hadis yang bila? Selepas mengerjakan solat Isya. Maknanya sebelum tidur. Jadi sebab itu Imam Ibn Rajab Masya Allah, subhanallah, apa nama? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ustazah dah banyak sangat kitab kan. Sebab itu tukar nama Imam ni. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata begini, ada perbezaan bab ini dan bab yang lepas. Bab yang lepas membincangkan berkenaan dengan Nabi menyampaikan ilmu walaupun di waktu malam, tetapi penyampaian itu berlaku setelah baginda bangkit dari tidur. Ya, namun kalau untuk bab ini ialah Nabi menyampaikan ilmu sebelum tidur. Namun tetap di waktu malam. Ya, tapi penggunaan kata as-samari di dalam tajuk bab ini sendiri sudah membuktikan ada perbezaan antara bab 41 dan juga bab 40 yang kita bincangkan pada minggu lepas. Sebab bab ini bertajuk berbincang sebelum tidur. Tapi kalau bab yang sebelumnya berbincang setelah bangkit dari tidur. Namun kedua-duanya berlaku pada waktu malam. Okey, baik, saya harap jelas ya tentang perbezaan itu tadi. Baik, seterusnya kita pergi kepada perkataan berikutnya. Kita ada perkataan fil ilmi. Okey, perkataan fil ilmi maksudnya lah untuk membicarakan ilmu. Jadi, bersembang ataupun berbincang sebelum tidur ini, dia bukan berbincang-bincang kosong, berbincang-bincang biasa. Namun, perbincangannya memfokuskan berkenaan dengan ilmu. Okey, memfokuskan berkenaan dengan ilmu. Jadi, Nabi SAW sebelum tidur itu, selepas solat Isyak, sebelum tidur, Nabi menyampaikan ilmu kepada para sahabat. So, ini adalah maksud daripada bab kita, babus samari fil ilmi. Bab berjaga malam untuk membicarakan ilmu ataupun menyampaikan ilmu. Baik, seterusnya kita pergi kepada perkataan yang berikutnya. Cuba cari perkataan salla bina. Kalau di kitab Ustazah, ia berada pada muka surat 350 di perenggan yang terakhir. Okey, tapi kalau berbeza muka suratnya, cari saja perkataan salla bina. Maknanya kita lompat 1, 2, 3 perkataan. Sebab 3 perkataan yang saya skip ini ialah berkaitan dengan perawi hadis. Jadi saya tidak mahu sentuh berkenaan dengan sanad. Saya nak terus masuk kepada perbincangan hadis yang Nabi SAW sampaikan. Jadi ya, sila cari perkataan salla bina. Okey, solat bina. Maksudnya apa? Solat untuk kami. Dalam buku pun sama. Okey, solat untuk kami. Jadi maksud solat untuk kami dalam hadis ini ialah maksudnya solat mengimamkan kami. Pada malam itu Nabi SAW solat Isyak. Dalam keadaan yang bagaimana? Solat Isyak yang mana baginda menjadi imam kepada para sahabat. Sebab itu penggunaan katanya salla bina. Nabi solat mengimamkan kami. Ini yang diceritakan oleh siapa? Abdullah ibn Umar. Tadi kan? Okey, Abdullah ibn Umar. Jadi dia kata Nabi SAW pada malam itu baginda solat mengimamkan kami. Dan solatnya solat apa? Solat Isyak. Sebab itu kalau kita rujuk kepada perkataan yang berikutnya, perkataan al-Isya'a, Isyak, yakni solat Isyak. Kemudian kita ada perkataan fi akhiri hayati. Ya, kita ada perkataan fi akhiri hayatihi, pada akhir hayat beliau. Iaitu bila? Kalau lebih tepatnya disebutkan di sini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, disebutkan dengan lafaz yang lebih detail, iaitu lebih terperinci. Apa katanya? Yakni bahawasanya hal itu terjadi 1 bulan sebelum baginda wafat. Jadi, peristiwa ini yang Nabi SAW imamkan para sahabat untuk solat Isyak, kemudiannya baginda memberikan ilmu selepas melaksanakan solat Isyak itu tadi, ialah berlaku di akhir hayat baginda. Tapi lebih spesifiknya bila waktu itu berlaku, kalau kita rujuk dalam riwayat Jabir, dalam riwayat itu Jabir mengatakan ia berlaku sebulan sebelum baginda meninggal dunia.
Okey, jadi di akhir hayat baginda lah, boleh juga disebut begitu. Tapi lebih tepatnya sebulan sebelum baginda meninggal dunia atau sebelum baginda wafat. Baik, seterusnya kita lihat kepada perkataan ara'aitakum. Selepas perkataan fi akhiri hayati, kita ada perkataan apa? Ara'aitakum. Panjang perbincangan perkataan ara'aitakum ya di sini. Tetapi saya ambil ringkasnya begini. Maksud ara'aitakum untuk hadis kita pada hari ini ialah Nabi nak tanya kepada para sahabat, kan? Cuba rujuk pada hadisnya. Ara'aitakum lailatakum hazih. Nabi tanya begitu kan kepada mereka. Jadi Nabi nak tanya begini, apakah kalian tahu? Atau Nabi nak kata gini, apakah kalian melihat malam ini? Sebab tadi ada perkataan apa? Lailatakum hazih. Jadi Nabi SAW pun tanya begitu, seolah-olah Nabi kata a'alimtum. A'alimtum maksudnya apakah kalian tahu? Apakah kalian melihat pada malam ini? Okey. Kemudian ataupun kalau dalam kitab kita dia ada sebutkan abasartum lailatakum. Apakah kalian melihat pada malam ini? Dan jawapan yang diberikan oleh para sahabat terhadap pertanyaan Nabi itu tadi, kita boleh assume lah, sebab dia guna pun perkataan di sini, dan asumsi kalimatnya adalah, maksudnya bila Nabi tanya begitu, kita assume, maknanya kita rasa bahawa para sahabat pasti menjawab, yang mana mereka jawab ya. Lantas baginda pun bersabda, ingatlah baik-baik tentang malam ini. Jadi Nabi nak berikan satu peringatan pada malam tersebut. Jadi Nabi kata apa? Ingat baik-baik. Apa yang ingin aku sampaikan kepada kalian pada malam ini. Seterusnya, kita lihat begini. Ada perkataan fa'inna ra'sa di dalam hadis. Kan? Ada perkataan fa'inna ra'sa di dalam hadis, yang mana kalau dalam kitab Ustazah, ia berada pada muka surat 352. Di muka surat 352 ada perkataan fa'inna ra'sa. Maksudnya apa? Sesungguhnya pada penghujung, atau dengan lebih tepat lagi, sesungguhnya pada penghujung 100 tahun akan datang. Jadi sekarang kita hidup, akan datang 100 tahun. Setiap 100 tahun, begitu kan? Dan apa sambungan Nabi SAW di sini? Nabi kata begini kepada para sahabat. La yabqa mimman huwa ala zahril ardi. Maksudnya apa? Tidak akan hidup orang yang hidup di bumi. Dalam kitab kita letak apa? Tidak akan hidup orang yang hidup di muka bumi pada malam ini. Tak cukup space tu Ustazah ni. Memang tak cukup space pun. Tapi tak apa. Cuba lihat dalam kitab kita. Perkataan la yabqa, ya, cari perkataan itu. La yabqa mimman huwa ala zahril ardi. Di sini diterjemahkan begini. Tidak akan hidup orang yang hidup di muka bumi pada malam ini. Jadi Nabi kata apa? Mereka semua yang sedang mendengar sabda Nabi itu tadi, Nabi pesan kepada mereka, kita semua pada malam ini tidak akan hidup. 100 tahun akan datang. Itu maksud Nabi. Okey. Jadi kita ada dua pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan perkataan ataupun lafaz hadis ini. Jadi, pertama sekali, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengemukakan pendapat Ibn Battal, yang mana di dalam pendapat ini, beliau kata begini. Ibn Battal menyebutkan ketika beliau mensyarahkan hadis ini, dia kata gini. Okay, ada ya dalam kitab kita, kalau dalam kitab Ustazah muka surat 352, cuba cari pada perkataan la yabqa mimman huwa ala zahril ardi, kemudian rujuk kepada perenggan yang kedua selepas perkataan itu, ataupun perenggan yang seterusnya selepas perkataan la yabqa mimman huwa ala zahril ardi. Kita ada pendapat daripada Imam Ibn Battal, yang mana Ibn Battal rahimahullah, beliau menjelaskan begini. Maksud Rasulullah dalam hadis ini adalah
dalam rentang waktu tersebut, iaitu 100 tahun itu tadi kan, generasi yang hidup sekarang ini akan habis. Okay. Generasi yang hidup pada zaman ini, iaitu pada zaman yang Nabi SAW sebutkan, akan habis. Maknanya Nabi nak kata begini, oleh kerana itu Rasulullah SAW mengingatkan bahawa usia mereka sangat pendek. Jadi Nabi nak ingatkan pada malam itu, usia mereka ini sangat pendek, yang mana beliau juga menjelaskan bahawa usia mereka tidaklah sepanjang usia umat-umat sebelumnya. Tujuannya tidak lain agar mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi ini adalah pendapat Ibn Battal rahimahullah, yang mana beliau kata Nabi ingatkan kepada para sahabat bahawa usia mereka tidak panjang, mana usia mereka pendek. Okay. Dalam usia yang pendek itu, hendaklah mereka berlumba-lumba dalam melaksanakan amal ibadah. Dan kita juga ada pendapat yang kedua, yang dikemukakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mana beliau menukil daripada pendapat Imam An-Nawawi. Baik, dalam pendapat Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata begini kepada kita. Maksud dalam hadis ini, mereka yang hidup pada malam itu tidak ada lagi yang akan bertahan hidup lebih dari 100 tahun. Maknanya, ketika Nabi SAW menyampaikan hadis itu kan pada malam tersebut, tidak ada mereka yang ada di hadapan Nabi itu pada malam itu yang akan hidup sampai 100 tahun. Sekali lagi, bagi saya ia adalah pendapat yang samalah sebagaimana Ibn Battal tadi, cuma diungkapkan dengan bahasa yang sedikit berbeza. Yang pentingnya kita nak kata usia mereka adalah pendek. Usia kita ni umat Nabi SAW adalah pendek. Begitu Nabi nak sampaikan. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau kata baik pada malam itu mereka masih berusia muda maupun sudah berusia lanjut. Maknanya tidak kira sama ada mereka yang mendengar sabda Nabi SAW pada malam itu ataupun mereka yang hidup pada malam itu. Okay? Sama ada mereka dengar ataupun tidak dengar hadis Nabi SAW pada malam itu. Mereka tidak kira sama ada mereka berusia mereka ni muda ataupun tua. Kedua-dua situasi itu tadi, muda ataupun tua, mereka tidak akan hidup lebih daripada 100 tahun. Ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ketika beliau mensyarahkan hadis ini. Jadi hal ini tidak menolak kemungkinan adanya anak yang lahir setelah malam itu untuk hidup lebih dari 100 tahun ke depan. Wallahu a'lam. Yang penting begini ya, saya nak ambil kesimpulan untuk hadis ini. Kita dah habis ya bincangkan hadis bernombor 116 ini. Untuk bab kita yang ke-41, ada dua pengajaran yang boleh kita ambil daripada keseluruhan hadis yang kita baca. Hadis nombor berapa? 116. Iaitu pertama apa dia? Pertama begini. Pengajaran daripada hadis ini yang pertama yang boleh kita ambil ialah boleh kita ini menyampaikan ilmu selepas waktu solat Isyak. Ya, boleh kita menyampaikan ilmu selepas waktu solat Isyak. Walaupun sebenarnya ada hadis yang lain menunjukkan bahawa Nabi tidak suka berbincang-bincang selepas waktu solat Isyak. Tujuannya apa? Supaya kita tak stay up, yang mana bila kita stay up itu tadi, ia menyukarkan kita untuk bangun solat malam, atau dengan kata lain, bangun menunaikan solat subuh. Ada kan orang yang begitu kan, stay up sampai pukul 1, 2, 3, tapi akhirnya subuh gone. Kan subuh terlepas, subuh pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10, macam tu kan. Jadi pun sudah begitu. So Nabi minta supaya elakkan. Tetapi bila kita rujuk pada hadis kita yang bernombor 116 ini, kita dapati ada beberapa situasi yang dibolehkan. Contohnya, bila kita memperuntukkan masa selepas solat Isyak itu
untuk kita belajar ilmu ataupun menyampaikan ilmu. Maka hal itu dibolehkan. Berdasarkan apa? Hadis yang baru kita selesai bincangkan ini. Okey, baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat begini. Nabi memerintahkan agar kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah lantaran usia yang pendek. Dalam hadis ini, Nabi ingatkan kepada para sahabat bahawa mereka tidak akan kekal sampai umur 100 tahun ataupun lebih 100 tahun. Okay, tidak akan kekal. Kita juga dapat buktikan pada hari ini. Memang ada orang hidup umurnya 100 tahun, lebih daripada 100 tahun, tapi tidak ramai, bukan? Boleh dibilang dengan jari, bukan? Tetapi berapa ramai orang yang meninggal dunia ketika usia yang muda, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kan? Paling kurang pun kita kata yang paling tua 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tetapi kalau nak sampai 100 ke ataupun 200 kita kata, boleh? Mustahil. Tapi ada? Ada. Cuma tidak ramai. Sedikit sahaja bilangannya. Tapi yang paling penting yang Nabi SAW ingin sampaikan kepada kita dalam hadis ni ialah ketika kita sedar kita tak boleh hidup lama. Dalam keadaan kita sedar usia kita ini begitu pendek, apa yang kita perlu buat? Beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Ya, beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi hamba Allah yang rugi. Ini sebab itu Nabi SAW perintahkan kepada kita agar ingat tentang malam ini. Okey, ingat tentang malam ini, tentang apa yang ingin baginda SAW sampaikan, supaya kita sedar usia kita ini, walaupunlah kita kata sekarang usia kita dah 38 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ataupun 80 tahun lah kata. Mungkin kan? Kita rasa kita ni dah hidup lama. Tapi sebenarnya pendek. Sebenarnya pendek. Jadi dalam keadaan usia yang pendek itu, yang kita kata tak lama lagi, so orang yang usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ni ya, jangan nak relax-relax, jangan rasa oh tak apa, panjang lagi hidup ni kan, lama lagi hidup ni. Bunyi kapal terbang ni bising lah, minta maaf ya. So kita ni usia kita 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun ke kan, yang adik-adik yang muda-muda lagi kan, yang ikuti pengajian kita ni, kalau usia 20 tahun, 30 tahun, jangan rasa masih lambat lagi kita ni untuk meninggal dunia. Satu ya, perkara yang kita perlu sedar, kita tak pernah tahu bila kita akan dijemput oleh Allah untuk menghadap Dia. Dalam keadaan kita tidak tahu itu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan bila kematian kita. Di sinilah letaknya inisiatif kita sebagai seorang hamba untuk terus-terusan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Kerana nanti bila tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita, iaitu kita meninggal dunia, kita ni akan jadi hamba yang menyesal ketika di dalam alam barzakh. Kenapa dulu masa aku hidup aku tak beribadah? Kita masa kita mati dekat alam kubur ni ya, jemaah, kita tak fikir tentang harta kita. Kita tak fikir tentang duit kita yang kita tinggalkan beribu-ribu ataupun berjuta-juta dalam bank account kita. Kita tak fikir tentang isteri kita, tak fikir tentang suami kita. Kita tak fikir tentang anak-anak kita. Yang kita fikir apa? Amal ibadah kita yang telah kita sia-siakan. Itu yang kita fikirkan. Sebab itu, cuba rujuk dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-99 hingga ke-100. Allah ceritakan penyesalan orang yang meninggal dunia. Penyesalan orang yang meninggal dunia, kan? Kerana apa? Dia tidak bersungguh-sungguh ketika Allah berikan usia kepada dia. Bahkan Nabi SAW juga sudah mengingatkan kepada kita bahawa kita ni usianya pendek.
Jadi dalam keadaan sedemikian seharusnya kita menjadi seorang hamba Allah yang bersungguh-sungguh ketika beramal ibadah. Sebab itu ketika kita rujuk dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga ke 100. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un. Sehingga demikianlah, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari kita ini, dari mereka, dia berkata, Ya Rabb, wahai Tuhan, kembalikanlah aku di dunia. Kita akan minta kepada Allah begitu. Kita akan minta kepada Allah supaya Allah kembalikan kita di atas muka bumi ini. Kerana apa? Bila kita mati, terputus amal kita, terputus peluang kita untuk beribadah. Sudah tidak ada yang dinamakannya amal ibadah dan amal kebaikan. Pada saat kita mati, apa yang dah kita lakukan, apa yang dah kita kerjakan di atas muka bumi, itulah yang akan kita bawa di alam barzah tu dengan amal yang begitu. Jadi mereka yang berada di alam barzakh sekarang ini, muslimin muslimat, ya, sekarang ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang di alam barzakh ni, mereka minta kepada Allah agar kembalikan mereka ke dunia. Supaya apa? Apa yang diminta kepada Allah? Qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Supaya agar aku boleh berbuat amal kebaikan atau amal soleh terhadap amal soleh yang telah aku tinggalkan. Ini adalah bentuk penyesalan yang Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran sebagai peringatan ketika kita masih hidup lagi, usaha sungguh-sungguh untuk jadi hamba Allah yang beramal soleh. Kerana apa? Nabi sudah ingatkan, usia kita ni begitu pendek. Dalam keadaan usia yang pendek ini, apa yang perlu kita buat? Beramal ibadah. Supaya apa? Bila kita meninggal dunia, bila kita di alam barzakh kelak, kita ni tidak menjadi orang sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-99 hingga ke-100. Jadi ini adalah pengajaran kedua yang boleh kita ambil daripada perbincangan hadis kita yang ke-116 pada hari ini. Mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk saya terutamanya dan kita semua yang mengikuti pengajian kita pada hari ini. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk hadis kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan ini pada minggu depan, pada waktu yang sama dan hari yang sama dan kitab yang sama. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.